berikan kita nikmat kesehatan, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberikan kita hati-hati yang betulkan ilmu. Dan malam ini kita sambung semula tajuk perbincangan kita, iaitu dalam kitab Fiqh Al-Manhaji jilid 1 ini, yang mana hari itu kita tawakuf pada adab-adab istinja, yang mana adab buang air dan beristinja ini. Yang pertama yang kita sentuh hari yang 2 minggu yang lalu, 2 minggu juga, ialah adab yang berkaitan dengan tempat buangnya air. Jadi di dalam tempat pembuangan air itu ada antaranya dinyatakan di sini, yakni laluan orang ramai atau tempat duduk yang menyebabkan mereka terganggu. Yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul al-la'anin qala wa man la'anani qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim." Maksudnya, takutlah kamu kepada 2 perkara yang membawa kepada laknat. Itu dalam istilahnya kecelakaan. Para sahabat bertanya, apakah 2 perkara tersebut? Rasulullah SAW menjawab, yakni orang yang mana buang air di tempat laluan orang ramai atau tempat mereka berteduh. Ada tak tuan-tuan orang yang macam ni? Ada. Kadang-kadang dia buang air di koridor bangunan. Susah sangat nak cari mana bilik air ni, badan sangat nak pergi. Sini pun boleh lah, janji selesai. Ataupun di tangga, orang nak naik laluan yang memang orang tak biasa lalu, buang air. Ataupun dalam lift. Dalam lift pun ada juga perangai bodoh macam ni, buang. Dia tak perasan tu dalam lift tu ada kamera kita. Dia tak perasan. Tadi relax. Jadi ini adalah perkara yang kita katakan mendapat kelaknatan. Jadi jangan buat perkara macam ni. Apatah lagi kalau di atas jejantas, kencing, buang air. Orang kat bawah, hujan ke? Nak pergi ke? Ada juga macam ni. Itulah dia kata, mana-mana tempat tandas boleh yang dia kata. Jadi kalau dekat Lebuh Raya pun kadang-kadang kita nampak juga dia tak sempat nak pergi ke RNR, dia berhenti, dia tengok dia buat tu, menghadap ke sana kan. Okey lah juga, tapi menghadap ke mari sekarang menimbulkan masalah pula, aksiden dekat situ kan. Dia tak ada apa-apa. Yang kereta yang meladang tu aksiden pula tengok dia. Sebab itu antara perkara yang dilaknat. Termasuk dalam bus stop, tempat menunggu bas pun kadang-kadang jadi juga. Baik. Seterusnya di lubang tanah, tembok atau seumpamanya. Yang ni pun dan Rasulullah SAW larang jangan pergi buat, jangan buang ke tempat ni. Kenapa? Ada sabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Sarjis, naha Rasulullah SAW ayyubala fil jum'ah. Maksudnya Rasulullah SAW melarang manusia buang air kecil ke dalam lubang tanah. Sebab dikhawatiri dalam lubang tu ada haiwan yang boleh menyebabkan kita ini mendapat
mudarat. Tengah-tengah buang air, tiba-tiba keluar orang. Kena tekung kan? Pak, habis. Terbantut terus. Dan terbantut tu dalam keadaan masih hidup, terbantut meninggal terus. Ataupun adanya apa? Kala jengking, lipan. Semua haiwan yang berbahaya. Sebab tu jangan suka-suka tengok lubang elok aja. Boleh lah ni kita buang air. Baik. Kemudian seterusnya di bawah pokok yang sedang berbuah pun tak boleh juga. Sebab nanti kalau buahnya gugur, buahnya jatuh setelah masak ranum daripada pokok, jatuh betul-betul bertepek jatuhnya tu kat najis itu. Orang pun nak ambil jijik, tinggal dah buah tu sampai dah dia besar. Ini adalah adab-adabnya. Dan seterusnya di dalam air yang tenang dan tidak mengalir. Sekalipun air itu banyak dan tidak merubah sifatnya, kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Jadi mana-mana tasik, buang air dalam tasik. Sebab tu Nabi larang. Juga di dalam hadis, dalam riwayat Muslim disebut juga baginda melarang manusia buang air kecil dalam air yang tenang. Kalau kita ada peribahasa air yang tenang jangan disangka ada buaya. Jadi tak tahulah kata apa ya. Baik. Jadi sehubungan dengan itu, buang air besar ini adalah lebih berat keadaannya dan lebih utama dilarang. Jadi larangan itu membawa kepada makna makruh, yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bukan saja kalau imam yang sebelum ni kata makruh, tapi pada pandangan ataupun pendapat Imam Nawawi dia kata haram. Buang air besar haram. Kerana apa? Kerana menyusahkan orang lain. Kerana boleh juga memberikan kemudaratan pada diri sendiri. Yang kedua, cara masuk dan keluar dari tempat buang air. Jadi kita semua dah tahu, maknanya melangkah sunatnya dengan kaki kiri ketika masuk dan ketika keluar dengan kaki kanan. Kadang-kadang kita tak perasan. Ada kala kita dah masuk, keluar dia kanan tu, kanan tu kiri. Tak payah, jangan pening-pening ke mana. Kalau dah masuk tu terus kan, tak payah keluar balik. Nanti kan jadi confused. Tadi kaki kanan tu, kaki kiri masuk. Sebab tak cepat sangat berlari pula tu. Jadi tak tahu masuk mana. Sebab tu kalau nak pergi tandas pun dalam keadaan yang tenang, tak boleh tergopong gampang. Bila tergopong gampang tu yang tak sempat buka pintu dah kencing ke depan tu. Apatah lagi bukan kencing aja, buang yang besar pula. Sebab aduh tak sempat pula. Ini pula dekat masjid, dekat surau, noja tengok alamak satu pula kan. Dia nak bersihkan lalu masalah betul. Baik. Dan jangan membawa tulisan yang mana dalam tulisan itu ada tertera nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama-namanya yang lain. Ya. Begitu juga sunat membaca zikir-zikir dan doa yang telah sabit daripada Rasulullah SAW sebelum masuk dan selepas keluar dari tandas. Dan ada beberapa isu yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian.
Yang pertama, baca doa dalam tandas. Boleh tak boleh? Jadi di antara doa yang disunatkan ketika kita membaca masuk ke tandas adalah doanya seperti mana yang ada di hadapan yang tuan-tuan dapat lihat. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Mungkin tuan-tuan terfikir, kenapa jantan betina pula? Kalau yang masuk dalam tandas itu orang lelaki, maka syaitan yang akan menggoda dia, yang mengganggu dia dalam tandas itu betina. Kalau yang masuk tu perempuan, maka syaitan jantanlah yang akan mengganggu. Syaitan ni pandai juga, dia tak macam kita. Dia tak ada yang sejenis-sejenis dia berlawanan. Kita ni manusia baik. Dan ketika keluar tandas, bacaannya adalah seperti ini, panjang. Ghufranaka Rabbana alhamdulillahillazi azhabu anni al-adha wa anfani. Alhamdulillahillazi adaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa daf'i anni adha. Jadi kalau kita baca pendek, Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'ala al-adha wa 'afani. Itu yang kedua. Jadi maknanya apa? Kami mengharap keampunanmu, segala puji bagi Allah SWT yang menghilangkan perkara yang menyakitkan daripadaku dan menyehatkan diriku. Segala puji bagi Allah SWT yang telah merasakan kelezatannya dan mengekalkan kekuatannya kepadaku serta menolak gangguannya daripada aku. Kita masuk tandas pun ada doa. Sebelum masuk tandas ada doa. Keluar tandas pun ada doa. Itulah kesempurnaan bila kita jadi bila kita berada dalam agama Islam ini. Diajar dengan begitu tertibnya adab-adab dan perilaku yang perlu kita lakukan. Jadi berbalik tadi, baca doa dalam tandas. Maksud dia membaca doa ketika masuk itu ialah ketika sampai di depan pintu tandas dan kita belum lagi melangkah masuk ke dalamnya. Dan maksud membaca ketika keluar ialah selepas kedua belah kaki kita telah berada di luar tandas. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in dia nyatakan, berkata ketika masuknya, artinya ketika nak masuk ke dalam tandas, bagi tempat yang disediakan untuk qada hajat, atau ketika sampainya ke tempat yang dia hendak duduk, bagi tempat lapang seperti padang, maka jika dia berada di dalam tandas, tiba-tiba dia baru teringat, dia teringat dia tak baca doa lagi, maka menurut pengarang kitab Fathul Mu'in ini, hendaklah dia membacanya di dalam hati. Tidak boleh dibaca dengan bibir, ataupun dibaca ataupun bibirnya tergerak-gerakkan, ataupun senang seperti kata yang mudah, lisan. Jadi sunat membaca doa ketika masuk ke dalam tandas dan ketika sudah keluar dari tandas. Dan jika terlupa membacanya ketika masuk dan teringat ketika itu sudah berada di dalam tandas, maka bolehlah kita baca di dalam hati. Itu yang pertama isunya. Isu yang kedua, apakah hukum meletak doa pada cermin dalam tandas? Sebab rumah sekarang ni kan tandas dengan bilik air dah sekali.
Jadi kadang-kadang dia ada cermin kat dalam bilik air, atau kita kata tandas tu, dia pun letak nombor. Ya. Jadi jawapannya makruh. Dan tidak digalakkan untuk kita buat. Makruh hukumnya. Ya. Meletakkan doa ataupun menampal doa di cermin. Tidak mengapa kalau kita bawa masuk handphone yang mana dalam tu ada ayat-ayat ataupun surah Al-Quran di dalamnya. Sebab dia bukan mushaf, dia ada di dalam handphone. Kecuali kalau kita jadikan dia ringtone, lepas tu terlupa pula. Bukan disengaja kan, terlupa. Yang itu dimaafkan, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau sengaja bawa, memang dah tahu, jatuh kepada haram. Lepas tu handphone bunyi pula, ganggu pula, teranggung pula, sudah. Yalah, kalau kita nak islami sangat, janganlah sampai macam tu jadi. Tengok tempat. Kadang-kadang kita ni tak tengok, masuk je. Ataupun mungkin dia terbawa masuk kitchen, yang mana kitchen tu kitchen nama Allah ke, ataupun tulisan ayatul kursi ke, dia tidak sengaja, maka ketika itu hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau memang dia tahu dan dia bawa, dia tak nak, dia fikir apa, susah nak bawa je lah masuk, dia kira macam tu, maka hukumnya adalah haram, tak boleh sengaja. Apakah hukumnya? Yang ketiga, apakah hukumnya seorang yang sedang berada dalam tandas berzikir? Berzikir. Jadi berkata Imam Ibnul Munzir, dan telah berkata oleh Ikrimah, orang yang sedang berada di dalam tandas itu tidak berzikir akan Allah dengan lisannya, akan tetapi harus dengan hatinya. Dalam kitab yang dinamakan Kitab Al-Awsat. Dan disebut juga oleh fatwa negeri Mesir, ataupun kata fatwa Mesir, Syekh Ahmad Mamdouh. Ia sebutkan bermula manusia itu apabila ia zikir ia akan Allah di dalam tandas, maka tidaklah ia melakukan yang haram, hanya ia telah melakukan yang makruh, kerana sesungguhnya tiada layak ia mengagungkan yang wajib serta nama Allah dan lafzul jalalah. Maka menurut Syekh Ahmad Mamdouh lagi, perkara itu lebih berharga dari emas. Sekira-kira afdal ia jauhkan berzikir pada tempat-tempat sebegini. Maknanya kalau ikutkan cara yang disebut oleh Syekh Ahmad Mamdouh ini, seeloknya kita janganlah buat, sebab tempatnya itu tempat yang bodoh, tempat yang menjadi tumpuan jin dan juga syaitan. Dan berkata Syekh Ahmad Syarif An-Nas'an, maka zikir dengan lidah itu makruh dari kerana tandas tiada layak dengan demikian itu. Maknanya tak sepatutnya lah. Dan jika ia zikir dengan hatinya, maka tiada menjadi kesalahan, dengan syarat tanpa melafazkan dengan lidah. Umat kami. Jadi itu 3 perkara yang saya kongsikan tuan-tuan berkenaan dengan masuk dan juga keluar tandas. Yang ketiga, adab yang berkaitan dengan arah. Hukumnya haram menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat ketika mana buang air,
sekiranya kita ini buang air di tempat yang lapang, di padang ataupun di mana saja yang lapang, dan ketika itu tidak ada satu pun yang dapat menutup pandangan orang dari sudut auratnya, orang yang nampak dia buang air macam tu, maka begitu juga haram berbuat demikian di dalam binaan yang bukan disediakan untuk tempat buang air. Tong sampah namun betul. Kita tengok tong sampah ni boleh dah, sampah boleh dah. Pasu bunga boleh dah. Jadi boleh. Selesai itu. Waktu hukumnya tetap juga dinyatakan sebagai haram. Disyaratkan jarak antara pelindung dengannya tidak melebihi 3 yakni kira-kira kiraannya 150 cm. Dan binaan itu memang disediakan untuk kita buang air kecil ataupun kita buang air tak kira air besar atau kecil lah, maka harus menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan berdasarkan kepada hadis di atasnya yang berkaitan dengan ini tadi, apabila kamu di tempat buang air, janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakanginya, sama ada ketika buang air kecil atau air besar, tetapi menghadaplah ke timur dan juga ataupun ke barat. Sebab tegahan ini sebenarnya dikhususkan di tempat yang luas dan lapang, tapi kalau dah disediakan macam tadi, maka di situ harus dinyatakan tadi hukumnya adalah. Yang keempat, adab pembuang air. Jadi kedudukan orang yang buang air ni biasalah memberatkan duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan lutut kaki kanan. Tapi sekarang ada tanda duduk. Tanda duduk. Jadi duduk ada tak, kalau dulu, kalau yang sebelum ni ada mungkin di setengah-setengah rumah yang guna tanda campung. Bila tanda campung ni, maka inilah caranya memberatkan duduk di atas kaki kiri sambil menegakkan lutut kaki kanan. Bukan menegakkan kaki, menegakkan lutut. Jadi jangan melihat ke langit, melihat kemaluannya atau najis yang keluar. Jangan. Ini dia duk berhati tak? Apa kala itu semua tak ada faedah, tak memberi manfaat pun. Sebab itu perkara atau kita kata itu benda-benda yang kotor, najis. Kadang-kadang dia tu orang yang macam tu lama tu dalam tandas, kenapa ni? Jadi diperhatikan. Okey. Dan makruh bercakap-cakap di dalam tandas ataupun berbual menerangkan sebelah. Dulu masuk dalam tandas dia berbual. Kau macam dia berbual dalam tandas. Kena buang air kecil pun berbual juga. Jadi ini macam pelik juga lah kan. Tak tahulah dia nak menghilangkan rasa takut dalam tandas ke apa, tak tahu sikit. Tapi dia berbual. Macam bola orang beli, kita tengok orang dia berbual. Aku tengok jadi tim tak main lagi mata tapi tengah buang air ni. Bukan. Hukum dia adalah makruh. Jangan buat. Sebab sia-sia. Perkara yang makruh sia-sia. Dan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah keluar dua orang ni menuju ke tempat buang air dalam keadaan aurat terbuka.
sambil jalan tu bercakap-cakap ketika buang air. Kerana Allah SWT murka terhadap perbuatan tersebut. Itu pemilihan azan tu. Dan yang kelima, beristinja dengan tangan kiri. Maka makruh beristinja dengan tangan kanan. Sebagaimana makruh juga kita memegang ataupun menyentuh zakar dengan sebab ini disandarkan kepada hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu buang air kecil, janganlah memegang zakar dan beristinja dengan tangan kanannya. Walaupun ketika itu sekiranya dia perlu memegang zakar untuk membersihkannya dengan batu ataupun pekerjaan yang lain yang boleh digunakan untuk bersuci, maka hendaklah dia memegang batu itu dengan tangan kanan tanpa menggerakkannya. Sementara tangan kirinya memegang zakar dan menggerak-gerakkannya untuk membersihkan tempat keluarnya tadi. Tetap juga batu itu dengan tangan kanan. Jadi yang digerak-gerakkannya adalah menggunakan tangan kiri. Tak boleh batu itu di tangan kanannya, dia gerak-gerakkan juga, maka itu hukumnya makruh. Dan yang
pada bahagian yang terakhir bersuci daripada hadas. Yang mana hadas juga disebut sebagai perkara yang membatalkan wuduk dan yang mewajibkan mandi. Dan terbahagi ia kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau kita nak katakan hadas kecil itu apa? Ya, ini kejadian yang dianggap wujud pada 4 anggota manusia, iaitu pada muka, 2 tangan, kepala dan 2 kaki, yang mana ia menghalang daripada sahnya solat dan seumpamanya. Jadi bagaimana luputnya hadas kecil ini? Maka dengan cara kita mengambil wudu, mengangkat wudu, ya, dan membolehkan seorang itu melakukan solat. Manakala hadas besar ialah kejadian yang dianggap wujud pada seluruh badan yang menghalang sahnya solat dan ibadat-ibadat yang seumpamanya. Maka dengan cara luputnya hadas besar ini dengan mandi, iaitu mandi hadas besar, menjadikan seorang layak untuk melakukan ibadat yang dilarang sebelumnya. Jadi ini antara contoh hadas kecil. Keluar sesuatu daripada 2 jalan, iaitu kubul dan dubur. Kentut, air kencing, tahi, mazi, air mazi, keputihan, wadi. Lepas itu bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada berlapis, tanpa alas. Dan tidur yang tidak tetap 2 punggungnya. Bila kita kata tidur yang tetap punggungnya itu, maknanya katalah ni punggungnya, ni apa, kapet, maknanya dia rata begitu. Tak ada rongga, tak ada ruang. Kalau kita tersengit juga dia, itu bukan tersengit, kadang-kadang terletak pun dia. Macam syok sangat itu, terletak ke belakang. Hilang akal, sebab apa? Mabuk dan gila. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, inilah, dan murtad. Dan contoh-contoh hadas besar bagi lelaki dan perempuan ialah persetubuhan, keluarnya mani, dan bagi perempuan iaitu keluarnya haid, nifas dan wiladah. Jadi ini antara contoh-contoh yang terdapat dalam hadas kecil dan contoh-contoh yang terdapat dalam hadas besar. Jadi perkara-perkara yang diharamkan semasa berhadas ini, yakni menunaikan solat dan juga amalan lain seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat, solat jenazah, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan juga puasa. Jadi tuan-tuan, untuk bab apa ni berkaitan dengan kesuci ini, kita dah sampai di akhirnya. Jadi insya-Allah akan datang kita akan menyentuh pula untuk topik yang lain, iaitu pada topik yang biasa kita selalu buat, iaitu wudu. Jadi wudu ni pun adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu dan kena jaga. Sebab kadang-kadang dengan sebab wudu boleh jadi wudu kita tu tak sempurna kalau kita tak mengetahui secara elok berkaitan dengan perkara ilmu tentang berwudu. Jadi saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah kita sambung lagi di masa akan datang. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala menetapkan kita dengan apa yang kita peroleh pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qad 'asra innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.